Tes, Assalamualaikum. Respon kalau dengar suara saya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Alright, Jun. Kelas petang ni adalah chapter 5, kongruen pembesaran gabungan transformasi dengan teselasi. Okay, so before kita start, benda yang saya nak korang readykan, kertas conteng, pen pensel lah. Lepas tu dengan, kalau siapa dah print dan dah try apa yang kita buat tadi, apa yang saya share tu pun bagus juga, tak ada masalah. So sebelum kita start, bagi saya explain dulu apa maksud semua ni secara simple ataupun apa yang saya nak korang take away dulu sebelum kita buat latihan tu. Okay. Now, apa maksud kongruen? Kongruen dalam bahasa pasar dia bermaksud sama. Yang ni bahasa pasar. Ataupun kalau bahasa yang eloknya lagi adalah kembar lah. Dan kongruen tu adalah bahasa matematik. Okay. So contoh kalau saya buat macam ni dengan macam ni, korang rasa bulatan yang saya buat ni kongruen tak satu sama lain? Obviously memang tak sama. Sebab apa? Sebab dia punya buku lilit pun confirm jauh beza. So kalau saya buat macam ni, lepas tu saya tarik dia lebih sikit. Okay. Segitiga warna hijau, warna hijau pula, warna ungu dengan warna biru, kongruen tak? tak. Tak kongruen. Tak. Simple je. Kongruen tu apa? Mesti sama. Apa yang sama? Panjangnya sama. Okay, panjangnya mesti sama. Dia punya sudut dalaman ni pun mesti sama. Masalahnya sekarang walaupun sudut dalaman dia sama, contoh dekat sini 60, sini 30, sini 60, sini 30, walaupun sama sudut dekat dalam dia tapi panjang dia tak sama, maka kita akan buat satu conclusion kata segitiga warna purple tak kongruen dengan segitiga warna biru. Itu je, simple. Okay. Siapa yang dah conteng nak ambil nota sikit ke boleh, silakan. Dah? Okay. Selesai buat kongruen. Simple je, jangan hafal apa-apa, mesti faham je. Okay, pembesaran. Pembesaran ni apa pula? Okay, pembesaran tu benda yang saya nak korang take away adalah ada satu benda asal, contoh saya lukis segi apa nama ni, ada satu kotak yang tak apa nak cantik ni, kemudian saya besarkan image tu, saya besarkan 2 kali ganda. So maksudnya dalam kepala korang mesti terbayang satu kotak yang mana dia mesti 2 kali ganda lah. Dan kalau segi nombor macam mana pula? Contoh kalau sini 4, sini mesti 8. Kalau sini 20, sini mesti 10 sebab saya telah membesarkan dia. Nah, cikgu, membesarkan tu ini adalah benda yang kau faham. Okey, daripada pemahaman yang simple je. Korang dah besarkan panjang dia. Now, kalau kita nak tanya pasal dia punya luas pula. So kata luas dia ni 40. Maka luas yang ni berapa? Luas yang warna pink tu 80. Nah, dekat sini ada sesuatu yang dalam chapter ni yang korang kena take away, yang mana kita akan pakai satu formula. So formula dia simple je. Dia kata, sekejap saya turunkan dia dulu supaya tak ganggu. So dia kata luas image. Siapa image? Yang ni saya panggil image lah Yang ni saya panggil objek. Okay, luas image adalah K kali ganda ataupun 2 kali ganda luas objek. So ini formula dia, tetapi ada sesuatu yang korang kena take note. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan luas, maka kita kena kuasa 2 kan. Apa sahaja nombor yang korang nak letak tu. Nah, nombor yang korang nak letak ni dipanggil apa? Ini yang dipanggil dalam bahasa matematik sebagai skala. Atau kalau korang jumpa formula, dia panggil huruf K simbol dia. Maka kalau saya nak generalizekan K, ada 2 benda yang korang kena take note dekat sini. Pertama adalah formula luas.
Formula yang saya buat ni adalah untuk luas sahaja. Dan formula yang saya nak conteng kat bawah ni adalah untuk panjang. So panjang objek adalah 2 kali ganda panjang terbalik, panjang image. Saya refer dekat kotak yang saya lukis kat atas ni. So kalau korang perasan, untuk saya cari panjang image, saya kena darab 2 je. Yang 2 tu kuasa dia 1. Tapi kalau nak guna formula luas tu, kalau nak cari luas objek warna pink tu, saya kena kuasa 2 kan dia. So maksudnya kita boleh extend apa yang korang belajar ni kepada 3D, tapi saya tak nampak 3 dimensi, paling banyak pun 2 dimensi. Okay, yang korang belajar. Now, so saya harap semua orang dah take note sikit kat sini. Dah saya turun bawah sikit. Oh sekejap, so luas dia berapa? Tak bagi pula. So luas dia adalah 2 kuasa 2 darab 40. So dia akan jadi 4 darab 40, iaitu 160. Unit kuasa 2. Nak cikgu tak tulis cm ke, tak tulis milimeter ke, tak bagi measurement. Bila tak ada, korang kena tulis unit kuasa 2 lah. So kat situ beza dia. Okay. Saya tengok atas lah. Contoh quick question. Saya ada satu segitiga. Kemudian saya ada satu lagi segitiga. Kat sini 9, kat sini 3. Saya kata luas dia ni 30 cm kuasa 2. Soalan saya sekarang, berapa luas dia ni? Yang segitiga B. Yang ni segitiga A. Luas segitiga B berapa? Siapa boleh tolong? 120. Good. So luas dia mesti 3 kuasa 2 darab dengan 30. Siapa nak tanya apa-apa kat sini? Ada orang nak tanya apa-apa tak? Jelas tak? Simple tak? Simple cikgu. Simple So 9 darab 30 iaitu 270 unit kuasa 2. Now, kalau ada benda macam ni, saya lukis pentagon. So ni objek, ini image. So ni saya buat semua sama sisi, ni saya buat semua sama sisi. So saya kata kat sini 10 cm, saya kata dekat sini 5 cm. So saya bagi luas objek adalah berapa nak bagi 100 cm kuasa 2. So kerja korang cari luas image dia. Ada something yang saya tak bagi tahu korang Perasan tak, daripada objek nak jadi image dia kena melalui satu pembesaran. Nama tajuk korang belajar pembesaran, tapi dia sebenarnya mengecilkan membesar. Obvious sangat, dia bukan lagi membesar tapi dia mengecil. So bila dia mengecil, korang punya K bukan lagi lebih daripada 1, dia mesti kurang daripada 1. Nah tengok kat sini, macam mana 10 boleh mengecil jadi 5? Saya ulang, macam mana 10 boleh mengecil jadi 5? Macam mana? Dengan cara apa? Tolak ke? Tolak. Okey. Bila kita dalam tajuk ni, biasanya tidak ada tolak dan tidak ada tambah. Dia mesti ada darab atau bahagi sahaja. So kalau korang bahagi nampak, 2 cikgu. korang kena nampak dia sebagai bahagi 2. Maka nak tulis K dia macam mana? Apa nak tulis skala dia cikgu? Korang akan tulis K sebagai 1/2 macam tu. Itu sebutan K dia. Maka apply formula tadi nak cek luas image ni, korang kena ambil tahu. So luas image adalah K kuasa 2 darab dengan luas objek. So kita punya K bukan lagi nombor bulat tetapi nombor pecahan sebab kita mengecilkan dia, darab dengan 100. Maka korang akan dapat 1/4 darab 100. Maka korang akan dapat 25 cm kuasa 2. Dan luas image daripada 100 cm kuasa 2 jadi 25 kuasa 2. Dia mengecil. Okey.
So bila korang nampak K dia nombor bulat, contoh 2, 3, 4, 5, 6, nombor dia lebih besar daripada 1, mesti dia akan membesar. Tapi kalau korang letak 1/2 ke, 1/3 ke, 1/4, bila nombor tu lebih kecil daripada 1, korang confirm tahu benda tu dah mengecil. Okay? Tapi kita panggil K jugalah. So K tu apa dalam bahasa matematik? Skala. Okay? Korang akan nampak banyak kali lah benda ni. Alright, next. So pembesaran dah tahu apa beza dia. So pembesaran boleh berlaku pada panjangnya dan juga pada luasnya. Perhatikan beza. Okey, beza Kalau panjang, kita nak kira panjang mesti pakai K sahaja. Tapi kalau luas, mesti pakai kuasa 2. Mesti kuasa 2 kan K dia. So L, I sama juga dengan K kuasa 2 darab L, O. PI, panjang imej apa-apa pun, mesti K sahaja darab panjang objek. Okey. Okey, boleh kat sini Tak ada masalah. Now, gabungan dan juga translasi. Gabungan transformasi. So ada banyak benda kat sini, gabungan transformasi ni. Now, translasi tu apa? Translasi tu adalah bergerak dalam bahasa saya. Dia bergerak tanpa tukar orientasi. So, saya explain kat sini. So, contohnya saya ada satu graf, lepas tu ini saya punya bendanya. Ini saya punya objeknya. So, kalau saya nak translasikan benda ni, asalnya katalah dia dekat ada pada kedudukan kat atas tu, warna merah saya buat. Okey, point tu katalah -2, 4. So, saya translasikan. Okey, kalau korang baca, saya nak check korang punya dekat sekolah suruh pakai translasi macam mana? XY ke? YX? Macam mana kat sekolah pakai? XY. XY okey. XY. Good. So X menandakan bergerak kiri kanan, Y menandakan naik atas turun. So kalau saya bagi kata okey gerakkan benda ni dengan translasi 2, tak mau 2, senang. 4 -4. So dalam kepala korang dah terbayang 4 ke kanan sebab nombor dia positif, 4 ke bawah sebab nombor dia negatif. So kalau saya untuk gerakkan benda ni, saya akan gerakkan 1, ambil semua sikit. 1, 2, 3, 4 ke kanan. So dia landing dekat, dia tak siap lagi ni. Tapi sekejap ni dia landing dekat 2, 4. Okey. Sebab dia baru bergerak ke kanan. Lepas tu saya teruskan perjalanan untuk turun 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Confirm dia akan landing kat sini, yang mana dia akan jadi 2, 0. Maka translasi tu nampak tak? Saya gerakkan tanpa saya tukar orientasi dia. Apa maksud orientasi? Dia bergerak macam ni. Dia bergerak daripada sini ke sini ke sini. Point yang warna merah tu sentiasa ada dengan dia, tak bergerak ke mana pun. Dia macam tu gerak dia. So kalau ubah orientasi tu macam mana? Ni. Ni perubahan orientasi. Ni orientasi berubah. Dan bila kita cakap pasal translasi, yang hanya berubah hanyalah kedudukan dia di atas kertas grid tu. So dia gerak tapi orientasi dia tak berubah macam ni. Dia tak ada perubahan macam tu. Perubahan dia hanya daripada segi kanan atau kiri, kanan atau kiri, kanan. Kedudukan dia tak berubah, orientasi dia tidak berubah. Okay, dia maintain. Alright. So itu translasi. Sekarang pantulan. So pantulan simple, pantulan ada banyak tempat. Pantulan kalau saya buat garisan macam ni. Sekejap, saya tutup pintu sekejap. Cikgu, Apa dia? jangan laju cikgu. Jangan laju sangat aja. Laju sangat ke? Ya cikgu. Kalau macam tu kita patah balik, kita buat soalan dulu supaya kira macam saya stop dekat translasi, kita buat soalan untuk bagi korang faham. Soalan nombor A1, dia kata simple, nak minta check kongruen ke tak kongruen.
So kalau korang diberi soalan macam ni, jawapannya apa? Cakap je siapa tahu. Kongruen. Congruent. Congruent. Macam mana nak check? Kau kira kotak ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Lepas tu kira kotak yang sebelah luar tu pun sama 3 kotak. So congruent tu yang penting dia punya bentuk sama, orientasi tak apa. Nampak? Satu dia punya bucu dekat sebelah kiri, satu dia punya bucu kat sebelah kanan. Tak kisah orientasi dia. Okey, orientasi dia tidak kisah. Kalau saya buat bentuk dia macam tu, tak kisah orientasi dia macam mana ataupun dia flip ke pun semua tak kisah. Janji dia punya shape sama. So yang ni bukan. Kenapa? Sebab sini 4. Sini kalau saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau korang boleh bayang, ini adalah pembesaran lah. Berapa skala dia kalau saya tanya korang? Kalau dia besar. Kalau daripada yang A jadi B, pembesaran skala dia 2. Kalau saya kata daripada A jadi B, berapa skala dia? Setengah. Sebab 8 kena bagi 2 jadi 4. Okay. So, yang nombor 3 pula. Ni dah. So, nombor 3, cikgu macam nak check. Pakai mata je. 5.5 kat sini. Saya buat nota 5.5. Lepas tu saya guna color lain tengok, oh ni ada 7. 7 dekat sini. Okay, so kalau kamu perasan 55, 75, 55, 75. Okay, betul. So, sama kan? Obviously, kita akan anggap ini sebagai congruent lah. Ya, congruent. Ya, congruent. Okay. So, dua-dua ni sama. Macam kembar. Alright, next. Cikgu. Ya. Tanya-tanya. Tapi dia sudut dia 50 dengan 55. Dikira sama juga ke? Okay, cuba kira sudut dalam dia berapa. Kita kira sudut dalam dia. Tak apa, kita kira sudut dalam dia. Segitiga sudut dalam dia 180. Maka yang dekat sini berapa? Yang dekat sini berapa? Kita check. 50 dengan 55. 55 Sebelah kiri 55, sebelah kanan 10. 50. So kalau korang check, katalah korang check dekat 50 darjah tu. Kata korang check dekat 50 darjah tu, tarik ke sebelah sini, 50 darjah yang bertentangan dengan 75, sini 5.5 kan? Nampak? Oh, lah. Okay. Okay, faham. Okay, good. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Tanya je, jangan simpan. Macam tadi kalau saya ajar laju sangat pun kena ingatkan saya. Okay, next. So, kita nak check benda ni congruent ke tak dengan cara apa? Nak compare and contrast lah. So, bila dia tanya JL, cara korang nak cakap panjang, JL kat mana? JL yang ni. Ni JL. So, bila nampak JL, korang rasa apa yang sama? PR kan? So, PR. So, PQ sama dengan siapa? Saya gunakan lain. 4.5. 4.5. KL. KL. Alright. Next, yang terakhir, tak ada 2 lagi soalan. KJL. So, cara baca ni adalah orang matematik, dia sebenarnya nak sebut sudut je. Sudut di KJL. Dan korang kena perhatikan huruf kat tengah tu, J tu. J kat mana? Sini. Cara baca dia. K, J, L. Siapa kat tengah-tengah? J. So sudut ni lah yang dia tengah maksudkan. Sudut ni. So ni lah sudut K, J, L. Okay, yang dia nak tahu. So kalau sudut K, J, L yang ni, dia mesti sama dengan siapa? Adakah dia sama dengan Q ke dia sama dengan R? RQP. Q. Dia mesti sama dengan R, dia mesti sama dengan sini. So bila sama dengan kat atas ni, macam mana nak sebut dia? Kita akan sebut sama ada Q, sudut QRP atau korang nak sebut sebagai PRQ. Yang penting siapa yang tu?
Kat tengah-tengah tu yang penting. Dan jangan lupa buat mulut buaya ni. Ini bukan bermaksud lebih kecil atau lebih kecil atau lebih besar, tak. Ini hanya nak menandakan sudut. Dan cara korang tulis tu mesti sampai flat tarik. Sampai flat tarik. Ni menandakan sudut lah. So dia sama dengan sudut PRQ. Siapa buat QPR pun betul. QRP pun betul. So ada dua pilihan. Okay. Now PQR, sudut PQR, saya tengok dekat sini PQR. So obviously sudut PQR yang sini lah. Saya baca PR. PR sampai tengah-tengah dia Q. So Q ni lah sudut PQR. Itu cara baca dia. So kalau PQR tu dia mesti sama dengan siapa? Tengok kat sini. Sebelah dia ada 3, dia ada 4.5. So obviously kita ada 3, kita ada 4.5. Dia mesti sama dengan sinilah. So macam nak sebut sudut ni? Ada dua cara, sama ada kamu buat J JKL atau L, LKJ. mana-mana pun boleh. Dua-dua cara boleh. Cikgu, Ya. kenapa dia kenapa yang sudut KJL bukan sudut PQR? Kenapa? Oh, okey. Sebab saya berpandukan kedudukan panjang 3 dekat mana, panjang 4.5 dekat mana. Walaupun kamu nampak dia macam sepatutnya K tu sama dengan R, sepatutnya sama, tapi kalau tengok K dulu. Tengok K, tengok bawah dia. Oh, dia ada 3. Tengok bawah K 4.5. So tengok R. R bawah dia 5. Tak ngam. Sebab dua sudut yang bercantum dekat sudut R, dua garisan yang bercantum dekat sudut R tu lain-lain. So maksudnya R tu takkan sama dengan K. Tengok kat sebelah sini pula. So Q, tengok bawah, tengok atas 3. Tengok kiri 4.5. Tengok kanan 3, tengok kiri 4.5. Kalau K tu tengok sebelah kiri 3, sebelah kanan 4.5. Ngam. So K ni mesti adalah Q. Maksudnya K tu sebelum sesuatu dan Q tu selepas dia menjalani sesuatu transformasi. So dia macam berputar. Kalau saya nak kurang, dia macam ni. Asal dia 3, 5, 4.5 kan? Dia ambil tu, lepas tu dia sengaja buat macam ni. Nampak? Tu. Nampak tu? Dia pusingkan. Dia putarkan. Asal dia macam tu. Asal dia macam tu. Lepas tu, ni asal dia kan? Lepas tu dia putar, dia sengaja putarkan. Sebenarnya dia nak check orang faham ke tak benda ni sama. Lepas tu sama. So 3, 4.5, 5. Okay, so saya padam yang tak perlu. Yang perlu saya tinggalkan. Okay, faham kenapa? Kalau kamu tanya saya. Faham. Okay, next. Faham. So yang ni saya tulis jawapan. Siapa yang tak dapat atau siapa yang nak selain jawapan pun boleh. Sebab saya rasa saya dah explain konsep. Semua orang pun nampak. Sebenarnya dia pusing-pusing je. Saya tulis jawapan dan bagi tahu saya kalau tak faham. Saya tulis dua pilihan jawapan untuk make sure korang faham lah. Sebenarnya nak bagi dua pun betul. Okay. Ada sesiapa yang nak saya ajar ke ni? Soalan 2 atau 3, pilih satu soalan je. Ada sesiapa yang nak saya ajar? Soalan 2 atau 3? Tak ada guru. Simple kan? Sebab saya rasa pun simple ni. Sebab dah nampak dia punya jalan kerja. Korang buat sendiri, tengok compare dengan jawapan. Kena ke tak? Tak kena nanti double check dengan saya. Dah salin dah? Sudah cikgu, sudah. Okay. Saya nak move on kepada page seterusnya. Okay.
Now, walaupun dia kurang jelas tapi saya rasa korang nampak dia punya ni. Rajah di sebelah menunjukkan 2 buah segitiga yang dicantumkan pada garisan PU. So garisan PU tu dekat mana? Sini. Alright. Maksudnya kita ada segitiga dari sebelah kiri, cantum dia macam menjadi sandwich lah macam tu. Okay. Tunjukkan bahawa segitiga PQU dan PRU adalah kongruen. So macam mana korang nak tunjuk? Simple, kita guna apa yang korang belajar tadi. Ingat tak, korang guna 2 huruf untuk samakan dengan 2 huruf. Contoh yang korang pakai tadi, AB sama juga dengan maybe CD. Ingat So apa yang korang nampak kat sini yang korang boleh pakai? So A, untuk soalan A, yang obvious sangat sama adalah panjang QU sampai UR kan? Betul. Dan bila dia cantum, dia jadi segitiga sama kaki. So sini mesti 3 plus sini mesti 5 sama. Maka macam mana nak tunjuk benda tu bahawasanya dia adalah kongruen ke tak? Kita tak boleh cakap kerana tak boleh tulis tau. Kerana panjang PQ sama dengan QU. Panjang PQ sama dengan PR. So, mathematician bukan tak suka, kita nak ajar supaya kamu tulis dalam bahasa matematik. So, benda ni kamu boleh ganti dengan, instead of kamu tulis panjang ni, kamu ganti dengan PQ sama dengan PR. Simple kan? Nah, ini jawapan yang dia nak. PQ sama dengan PR, lepas tu QU sama dengan UR. Simple. Tak payah tulis kerana panjang QU sama dengan UR. So cadangan saya jangan buat ni, tapi biasakan tulis dalam bentuk ni. Okay. Now, soalan B. Dia kata cari panjang dalam sentimeter PU. Now, recall apa benda yang korang kena pakai nak cari panjang PU tu? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras cakap kalau ada sebuah segitiga bersudut tegak, mesti ada garisan paling panjang iaitu C. Kita panggil dia, nama penuh dia hypotenuse. Nama penuh dia hypotenuse disebabkan hypotenuse tu terlalu banyak huruf, orang label sebagai C. Mathematician lah. So mesti ada garisan paling pendek. Garisan paling pendek tu kita panggil dia A. Garisan yang tengah-tengah panjang dia, kita panggil dia B. So teorem Pythagoras cakap kalau kau ambil garisan paling pendek, kau tambahkan dengan garisan setengah middle, average tu yang tengah-tengah tu, kau akan dapat garisan paling panjang. Dengan syarat semua tu perlu dikuasa 2 kan dan mesti hanya untuk bersudut tegak. Kalau kau buat untuk segitiga yang tidak bersudut tegak, tak ada 90, contoh sini 70, sini 50, tak boleh pakai lah. So hanya boleh pakai untuk bersudut tegak je. So teorem Pythagoras cakap paling pendek 3, kita ada 5, kita ada 13 kan? 5 kat bawah, 13 dekat atas ni. So berapa sini? Sinilah PU. So tengok ni, so garisan paling pendek saya panggil 5. So 5 kuasa 2 tambah B kuasa 2, benda yang kita nak cari sama dengan 13 kuasa 2. Now cari B kuasa 2 adalah 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Maka kita nak B sahaja, kita tak nak B tau. Kita tak nak B square, kita nak B sahaja. So kita kena kuasakan, punca kuasakan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kejap. Nak tunjuk pakai kalkulator. 12 kan? Yes, jawapan dia 12. Mana kalkulator? Siapa yang pakai kalkulator ni, biasanya saya sarankan untuk korang selesaikan kuasa 2 dulu. 13 kuasa 2 tolak 5. Skrin tu nampak. Mana? Tak ada. Oh. Tak nampak. Tak ada. Jap. Lupa. Sorry.
Tak apa cikgu. Sudah nampak tu sekarang. Nampak Okay, Nampak dah. alright. Nampak cikgu? Nampak tak? So nak dapatkan B tu, kalau korang kalut buat macam ni, punca kuasa. Lepas tu korang buat 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2, akan dapat jawapan mengarut tau. So biasanya saya suggest siapa pakai kalkulator ni, siapa yang pakai kalkulator ni ambil 13 dulu kuasa 2, okay, tolak 5 kuasa 2 dulu. Nampak tu dah tolak, akan dapat satu nombor. Nombor tu korang tekan square root, tekan answer. Ataupun nak tekan nombor tu pun boleh lah. Baru dapat jawapan tercantik lah. So kita tahu lah B tu adalah 12. Now, 12. Cikgu, ada tak shortcut lain? Ada? Saya rasa korang pernah belajar dia punya jadual. Siapa pernah hafal jadual dia? Jadual kembar 3 ni? Tak ada semua tak tahu pasal jadual kembar 3. Now, saya akan ingatkan saya untuk cerita pasal jadual tu hujung kelas nanti, boleh? Okay. Okey. Alright, so soalan C dia nak luas dalam sentimeter kuasa 2 segitiga PQR. Saya bagi jawapannya adalah 60 cm kuasa 2. Now, siapa tak ingat saya nak kira luas dia? Semua orang ingat, good. So, cuba tengok dapat tak 60? Siapa tak dapat bagi tahu, saya explain. Cikgu explain boleh tak? Boleh. Dia tak ada cara lain, kena tanya. Kalau tidak nanti saya explain, ada orang dah suka, ada orang tak suka. Alright, so nak dapatkan dia punya luas, okay. Kalau segitiga tu segitiga bersudut tegak, kita hanya perlu ambil, ni bersudut tegak, dicantumkan dan kalau kau pasal ni dah jadi segitiga sama kaki. Dan cikgu, ada orang suka mula cari sebelah kiri dulu, lepas tu cari sebelah kanan. Cari luas sebelah kiri, cari luas. Saya panggil luas sebelah kiri A, saya cari luas sebelah kanan B. Nanti saya nak, apa yang saya nak buat? Saya nak ambil A tambah dengan B. So nak cari A tu macam mana cikgu? Okay, untuk luas di bahagian A sahaja sebelah kiri tu, formula dia adalah 1/2 darabkan dengan panjangnya iaitu 5, darabkan dengan 13. Okay, tu yang tu sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan iaitu B sama juga. 1/2 darab 5 darab 13. Dan kalau korang nampak dekat sini, kalau saya selesaikan pakai kalkulator ni, so saya suka ambil 1/2 macam ni. Okay, 1/2 macam ni darab 5 darab 13. So sebelah kiri saya dapat berapa tu? 32 1/2. So tukar bentuk perpuluhan lah, cantik. So 32.5. Sebelah kiri 32.5. Tambah sebelah kanan jadi 32.5 juga. So tambah dua-dua jadi 65. 65. Silap. Ada silap. Nampak tak apa silap saya? Cikgu, darab 12 tu darab 13. Yes, kat situ silap saya. Darab 12 sebenarnya, bukan darab 13. Saya dah betulkan guna colour purple. So sebelah kiri kita akan dapat 30. Sebelah kanan akan dapat 30, akan jadi 60. Okay, saya dah buat pembetulan. Shortcut. Now, kalau korang nampak jalan kerja ni je, saya tak ada masalah. Tapi kalau siapa nampak, sebenarnya hanya perlu buat, nak cari luas itu hanya perlu buat 5 darab 12 je. Kenapa? Sebab bila setengah yang kat depan ni jumpa setengah yang kat belakang tu, bila tambah jadi 1. So 5 darab 12 adalah 60 straight away. Cikgu, saya suka cari yang atas. Teruskan. Cikgu, saya suka cari yang bawah. Teruskan. Dua-dua dapat markah penuh. Soalan? Tak ada
Moving on. Alright, so soalan nombor 2 dia kata, Nak snap gambar. nak set gambar, okay. Alright, dah? Cikgu, Ya, nanti tanya. ada dekat YouTube juga ulangan. Ada, akan ada recording. Apa yang saya mengajar semua record, boleh check dekat group. Boleh tengok balik. Okay. Okay. Next. Dalam rajah sebelah, garis lurus ACE, mana ACE tu? So kalau korang nampak tu, cuba, kita tak susah. Cuba korang agak-agak pakai mata. A, jumpa C, jumpa E. Oh, ni dia cakap garis lurus. Lepas tu BCD, mana BCD yang ni? Okay, kenapa dia cakap pasal garis lurus? Sebab keyword dia sebut je garis lurus, maksudnya dia suruh pakai 180 tolak something. Itu keyword dia. Dalam SPM ni memang normal. Dia sebut garis lurus, mesti tak suruh pakai 180 tolak something. Dan dia bersilang pada titik C. Now, soalan A. Dia kata tunjukkan bahawa segitiga ABC, okay, saya padam warna pink ni, nak tunjuk ABC yang mana. Memang kena trace pakai mata je. ABC, okay, kita kena buktikan bahawasanya ABC dengan CDE tu kongruen, sebiji. Okay, dengan cara apa? Now, apa maksud kongruen? Dia mesti sama semua benda. Sama. So, kat mana nak nampak sama dia? Kalau korang perasan, 12 antara C kepada D tu dah sama dengan 12 antara B kepada C. Lepas tu, ni macam boleh jadi sama ni. So, tu satu. Jom kita check, betul ke? Adakah betul ke dia, apa nama? Segitiga ni berapa dia punya. So, ni satu clue. Ni ada satu clue. Okay, so ada clue lain tak yang korang nampak? Sudut. Okay, so daripada sudut D, kalau pandang sebelah kiri 12, pandang sebelah kanan 20. So kalau sini B, pandang sebelah kiri 12, maksudnya sini pun mesti 20. Dan kalau sini 20, 16, 12, sini mesti 16. Okay, so macam mana nak tunjuk bahawasanya dia adalah kongruen? Simple je. Kita guna clue yang soalan dah bagi. Awal-awal tadi kita jumpa apa? 12 sama dengan 12. So kita buat BC sama panjang dengan CD. Simple. Lagi clue lain? Kita guna A, BC. Okay, ABC tu sudut mana? 53 tu kan? Dia sama dengan sudut siapa? CDE. CDE. Dua jawapan ni je dia nak. Simple. Okay. Dapat ni, dan kalau korang perasan, kalau sini 53, maksudnya sudut sini yang saya nak buat colour warna merah ni, sudut yang saya buat colour merah ni mestilah sama, betul tak? Sebab dia mesti sama. So kalau dia sama, macam mana korang nak tulis? Sebagai extra point lah, kata tulis kat bawah ni. Tulis je, sudut BAC tu yang merah dekat atas tu sama dengan sudut DEC. Cikgu saya nak tulis sudut CAB boleh? Boleh, tak kisah. Yang penting kat tengah tu mesti A, yang kat tengah tu mesti E. Itu dia. So 3 benda ni dah cukup nak bagi markah penuh lah. Bukti kepada benda tu kongruen ke tak. Okay. Next, soalan B. Soalan dia kata dia nak panjang dalam sentimeter untuk AB dengan CE. So kat mana AB? Kita padam kejap untuk cari AB. AB yang atas ni, CE yang ini. Okay, so ni AB, ini CE. So kalau dia kongruen, maksudnya macam saya cakap tadi, atas ni mesti berapa? 20, sini mesti 16. Macam nak tunjuk yang bahawasanya dia kongruen, cikgu? Now, kamu tunjuk guna apa yang saya ajar tadi, simple je.
kalau nak cari CE tu mesti sama panjang dengan AC, iaitu 16 cm. Dah, ini je yang dia nak. Simple je ayat dia. CE mesti sama panjang dengan AC, maka 16 lah. So CE tu 16 lah. Okay. Dan untuk AB pula, so disebabkan DE atau ED, nak tulis ED ke DE ke lantak korang. ED lah saya nak tukar sikit. So ED mesti sama panjang dengan AB, mesti sama panjang dengan 20. Dah, itu je yang kita nak. Sebab tak ada apa nak dikira pun, betul tak? Sebab korang dah dapat semua. Semua dah dibagi. Tak payah nak kira macam kat luas tadi tu. Okay, soalan tak ada? Mungkin korang tak biasa cara tulis lah, cara tulis ni. Biasa nak tulis bahasa, nak tulis kan? Jangan tulis lah. Buat, belajar guna simbol sama dengan ni. Belajar. So, ni. Okay, soalan. Tak ada? Saya teruskan. Okay, so kita ada rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. BAP. Dia dah cakap dah. Sudut dia tegak BAP. BAP yang mana? BAP yang atas ni. Saya baca ikut huruf dah. So B, pergi A, pergi P. Tu sudut yang sebelah atas. Dan sudut dia tegak. Bila disebut sudut tegak, maksudnya CD mesti tegak sama darjah. Okay. Dan yang kedua dia kata A DQ. A, daripada A saya turun pergi D, pergi Q. Tu sudut dia yang kedua. Sudut pula segitiga yang kedua. Berapa orang dah? Okay. Ada soalan kan? Okay. Saya tak baca chat. Saya cakap je pakai mikrofon kalau tak faham. Alright, so yang dilukis dalam sebuah segi empat sama ABCD diberi bahawa P dengan Q adalah masing-masing titik tengah. So apa maksud titik tengah bagi AD dengan BC? So cuba cari mana A, mana A, mana Q. So ni titik tengah. So P titik tengah, Q pun titik tengah. So P titik tengah untuk A dengan D, Q titik tengah antara D dengan C. So kalau titik tengah, maksudnya mesti di tengah-tengah. Tengah-tengah mestilah kiri sama, kanan sama. Kalau saya bagi perumpamaan, kalaulah tinggi seorang manusia tu, tinggi dia 100 cm, mestilah titik tengah dia dekat sini kan, 50. Daripada sini ke sini, katalah sini ke sini 50 cm. So, sini dah titik tengah dia, titik tengah dia. Okay, 50 cm. Perumpamaan yang saya buat ni adalah di tengah-tengah. So, kalau panjang BC mesti sama panjang dengan AD, maka titik tengah tu melambangkan jarak daripada A kepada P adalah 10, jarak daripada P kepada D adalah 10. Dan sama juga dengan kat bawah sini, daripada D ke Q mesti 10, daripada Q ke C mesti 10. Itu guna dia cakap pasal titik tengah tu. Okay, soalan 3A dia kata tunjukkan. Alright, tunjukkan. Nak tulis ke? Jangan tulis, buat equation guna simbol sama dengan tu. Okey. Tunjukkan bahawasanya segitiga BAP dan ADQ adalah kongruen. Bagi cadangan. Nak tulis apa ni? Apa yang sama? AB samaan dengan AB. So AB sama panjang dengan AD. So AB sama panjang dengan AD lagi. DQ sama dengan BA. Lagi. Okey, kamu dah bagi panjang. Bagi something berkenaan dengan sudut pula. So kamu dah bagi panjang. Sekarang ni saya nak benda sudut pula. Sudut ADQ bersamaan dengan BAP. Bagus. So ada orang sebut, cikgu pakai sudut BAP sama sudutnya dengan ADQ. Okey, kalau cikgu kata bagi sudut lain, boleh? Boleh je pakai, tak semestinya kena pakai 90 darjah. Kamu juga boleh pakai, bagi contoh sudut lain. ABP APP
DAQ. Betul. So ABP sama dengan A QD atau orang tadi sebut DQA. DQA pun boleh. Itu je. Yang dia nak ni je. Okey, betul-betul yang dia nak ni sahaja. Okay, now soalan B. Kamu bagi ni, full mark lah. So, keyword dia apa? Bagi tahu panjang dia, bagi tahu sudut yang sama. Cukup dah. Dan saya tak masuk bab yang kata, oh mesti memenuhi sifat sudut sisi tu. Saya nak korang belajar untuk tulis ni je buat masa ni. Nanti bila kita masuk past year, nanti saya akan tekankan bila kena pakai SAS, SAA semua tu. Okay? Now B. Sudut ABP, dia nak sudut ABP. So ABP mana? Saya padam dan saya cari ABP yang ni, atas ni. Kamu tahu sini 10, sini 20. Obviously siapa paling panjang? Antara P kepada B, kita nak cari sudut dia. Recall Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So kalau teorem Pythagoras, korang dah belajar sin costan dah? Dah kan? Form 3 ingat tak form 3? Sudah. Bila masa form 3 korang belajar sin costan, itu dia punya function. Apa dia punya formula? So Toa. So kenapa kena pakai Sokatua cikgu? Tadi kita pakai Pythagoras theorem sebab kita nak cari sudut. Oh, maksudnya function sin costan ni adalah mengkaitkan antara sudut dengan panjang, betul? So Pythagorean theorem ajar apa? Pythagorean theorem hanya ajar hubung kait antara panjang dengan panjang. Bila kita ada melibatkan sudut, kita kena pakai sin costan. Now, segitiga yang saya nak contengkan, saya keluarkan tu, dia punya sudut yang kita berminat, saya panggil dia X. Cikgu, biasanya orang panggil X ke? Cikgu kat sekolah saya dia ajar bentuk telur tu. Bentuk telur tu. So telur ni dalam bahasa saya, bahasa matematik kita panggil theta. Okey. Dan ini kita panggil bahasa dia theta dan dia special untuk sudut sahaja. So kalau saya buat satu teka-teki untuk korang, saya kata ni semua sama panjang. Lepas tu saya panggil sini 10, saya panggil sini theta. Apa panjang theta? Memang kena ketuk lah. Sebab theta tak boleh pakai untuk panjang. Theta hanya special untuk sudut. Okay. So kalau kau dapat soalan macam ni, gelak dulu. Lepas tu baru argue. So orang takkan pakai theta untuk tanya pasal panjang. Berapa panjang atas ni? Mestilah 10 korang tahu pun. Sebab ni segi 3, ni segi 4 sama sisi. Mesti korang tahu 10 kat atas ni. Tapi orang takkan sebut theta. Orang akan sebut X atau Y atau huruf lain. Okay. So theta saya letak dekat situ. Atas 20 yang tengah-tengah, 10 paling pendek. Adakah kita nak cari yang paling panjang? Tak. Kita nak cari sudut A, B, P. Yang mana saya dah tanda dengan theta tu. Okay. Maka macam mana nak cari sudut ni? Kita kena guna sin costan. Nak pakai mana cikgu? Ada 3 tu, ada sin, ada cos, ada tan. Dekat sini korang kena perhatikan di mana sudut tu. Sudut tu ada dekat B. So kalau sudut tu dekat B, maksudnya yang bertentangan dengan sudut tu, saya guna kata lain. Yang bertentangan dengan sudut tu mestilah kamu punya garisan yang dipanggil sebagai garisan O ataupun opposite. Okay, sebab dia bertentangan dengan tu. Now, kalau ada 90 darjah, bila ada 90 darjah, yang bertentangan dengan 90 darjah tu mesti H, iaitu nama panggilan untuk hypotenuse, garisan paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Maka O dah ada, H dah ada 3 huruf je, ada A, ada O, ada H yang kena ambil tahu. So O dah jumpa, H dah jumpa, confirm lah yang dekat atas tu kita boleh panggil dia A, iaitu adjacent. So korang belajar O apa, A apa, H apa. So O tu adalah opposite, A tu adalah adjacent. Ada orang belajar formula lain, saya tak kisahlah. Jadi korang faham. Ada orang belajar apa tah? Saya belajar Sokatua, saya ajar Sokatua. Ada orang ajar
ada formula tu pelik sikit, saya tak ingat. Ni hypotenuse. Okay, so sekarang ni saya nak theta. Saya nak tahu sudut ni berapa. Yang saya ada information, yang clue bagi, soalan bagi panjang O dengan panjang A. So formula mana saya nak pakai? Tan. Saya kena pakai formula tan. Asal? Kenapa kena pakai tan? Kenapa tak kena pakai kenapa tak pakai kah? Sebab clue yang soalan bagi O dengan A, function apa yang ada? TOA ada O dengan A sekali. So tan sahajalah. So saya akan guna tan. Ini sekarang ni saya nak susun. So tan theta mestilah O bahagi A. Maka tan theta adalah O dia berapa? O dia adalah 10. Adjacent dia adalah 20. Now, dah siap ke cikgu? Belum? Sebab apa yang kamu tunjuk ni adalah tan theta ataupun tan sudut tu. Saya nak sudut tu sahaja. So disebabkan saya nak sudut tu sahaja, tan tu dalam bahasa paling mudah saya hantar ke sebelah kanan, maka tinggallah theta tu seorang-seorang dekat sebelah kiri macam korang buat algebra biasa. Dan bila tan bertukar tempat, dia akan bertukar sifat. Maka theta adalah, okey, macam nak buat ni, shift, tekan butang shift. Kalau korang tulis tan sahaja, dia keluar tan je. Tapi nak dapatkan tan negatif 1 tu, kena tekan butang shift, tan. Lepas tu kena buka bracket 10 bahagi 20. Cikgu tak nak bahagi, nak per, sama je 20. So korang akan dapat satu nilai iaitu 26.56. 56 darjah. Cikgu, kalau tiba-tiba soalan tu dia gatal, dia minta dalam bentuk darjah, minit dengan saat. Macam nak buat cikgu? So kalau nak tukar apa yang korang dapat tu dalam bentuk darjah, minit dan saat, ada satu butang dekat sebelah perkataan HIP tu, HYP kat sini. Okay, tekan butang tu, dia akan bagi darjah, minit dan saat. Macam nak tulis? Ini cara tulisan dia. 26 darjah, 33 minit, 54 saat. Ambil titik, situ dah cukup dah. 2 dash. So, adakah dua-dua benda ni sama cikgu? Sama. Cuma cara kita tulis je. Cuma yang atas tu lagi sensitif lah. Yang bawah tu kita tak. Patutnya saya bundarkan ke atas kan, sorry. 56, 57. Saya tak bundarkan tadi. Patutnya 57. Okey, soalan. Ada soalan tak kat sini? Cikgu. Ya. Kalau macam darjah tu kan, kan kita nak tahu hak darjah tu kena tambah dok 1. Ulang balik soalan. Kenapa tambah 1 Gini cikgu, kan ada kalau macam kita buat satu penyiraan tu, darjah tu kita kena tambah 1, tapi kita tengok minit dia. Jangan kena tahu. Oh, okey, faham. Bundar. Apa kamu maksudkan tu bundar, bukan tambah 1. Okey, 26.56. Kenapa saya bundarkan ke atas? Kerana bila saya nak ambil 2 titik perpuluhan sahaja, maka daripada 505 hingga ke kanan ni saya patut buang. Tapi saya kena tengok sebelum saya buang nombor dekat belakang ni, saya tengok dulu. Okey, ni titik perpuluhan, ni titik perpuluhan pertama, ini tempat pertama, titik perpuluhan kedua, titik perpuluhan ketiga. So, nombor di tempat yang saya nak buang tu 5. Kalau dia 5 atau 6, dia 5 dan besar daripada 5, so kita akan tambah 1 dekat nombor yang kita nak ambil tu. Kalau contoh 26.563, okey, 563 contoh. Kita buat contoh kat sini. Cikgu bukan hak point, hak darjah. Hak darjah. Okey. Yo. So darjah, okey, darjah biasanya kita akan bagi sampai titik perpuluhan dekat tambah 1 kat sini kan. So kalau 5 ni biasanya orang akan tambah 1 lah. So kalau dia minta sampai minit je, 26, 33 minit. Saya ulang,
Kalau nombor dekat saat tu 50, lebih daripada 5, so tambah 1 dekat 3 tu. So jadi 26 darjah 34 minit. Okay? Okey. Faham. Terima kasih cikgu. Okay. Moving on. Tanya. Tak ada. Cuba try je. Saya nak tanya soalan. Ini saya tanya. Cuba carikan saya sudut kat sini berapa? Saya padam. Saya tukar. Ini soalan saya untuk korang. Sini 10, sini 20. Kalau ini sudut saya, berapa sudut ni? Boleh tolong carikan tak? Ini 90. Nak pakai function yang mana? Tan ke cikgu? Ya, kena pakai tan juga. So, ni saya punya sudut yang saya nak cari, yang theta tu. Yang bertentangan dengan dia adalah 20 tu. Maka 20 tu lah O saya yang baru. Okey. O untuk warna, untuk apa, theta saya yang warna merah ni kat sini. So kat sini saya punya, yang ni H lah. Cikgu, macam mana cikgu tahu H tu memang maintain dekat situ? Sebab garisan H tu mesti bertentangan dengan 90 darjah. Itu trik dia. So H memang takkan confuse lah. Cari 90 darjah, yang lawan dia mesti H. Maka O dah jumpa, H dah jumpa, sinilah A. So apa yang keluar dia? O dengan A, pakai tan lagi. So tangent theta adalah O bahagi A. O dia berapa? 20 per 10. Itu adalah tan theta. Saya nak theta je. So tan tu hantar sebelah kanan. So theta adalah tangent negatif 1, 20 per 10. Kalau korang nampak 20 tu boleh potong, sebenarnya potong je lah. Jangan susahkan kepala. So bila potong-potong jadi 2. Boleh dikecilkan nombor ni. 2. So buka kalkulator, simple je. Shift tan 2. Berapa tu? 63.4. Saya ambil 2 titik perpuluhan, so 63.43. 43 darjah. Kalau soalan tak minta darjah minit saat, kau bagi bentuk perpuluhan macam ni ya, jangan pening kepala. Okay? Alright, tak ada soalan, saya teruskan. Ini saya bagi jawapan, saya nak minta korang try dulu boleh? Ramai tak buat lagi kan? Ya, boleh aja. Okay, ni yang ni korang buat lah, tolong lah sendiri. Saya bagi luas je. Saya bagi luas, so luas dia berapa? Saya mencari tu tak jumpa. Sampai tu, soalan nombor 4. Mana ni ha? Luas dia adalah 45 cm kuasa 2. Tu dia. Ambil jawapan, lepas tu buat, minggu depan kita check untuk yang ni. Saya nak korang try dulu. Yang A tu saya nak minta korang try sendiri, betul-betul try sendiri. Nanti dah compare dengan jawapan kita masa borak. Sebab dia bahasa simple je. Saya rasa semua orang pun dapat. Kalau saya bagi dia lah jawapan. So JK sama juga dengan LK 18. Itu satu. Jawapan nombor 2. JN sama dengan LM sama dengan 7. Dan nombor 3, benda nombor 3 sudut JNK sama dengan sudut LMK sama dengan 69. Itu yang kita nak. So hitung luas bawah tu saya minta korang try dulu. Sebab saya dah masuk pembesaran sebenarnya, nak fast sikit. Ada 4 minit tinggal. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Pembesaran. Boleh cikgu. Kita nak check benda ni serupa ke tak. So kalau korang tengok dekat contoh tu dia kata bagi sepasang split, nak compare dulu segitiga ni. Apabila sudut sepadan adalah sama, maka sisi sepadan adalah berkadaran. Maksudnya dia membesar lah menggunakan skala. Okay. Maka kita nak cakap dia serupa tak? Ya. Congruent
mesti sebiji saling tak tumpah, serupa. Dia punya sudut boleh sama tetapi dia punya panjang mesti berkadaran. Saya ulang lagi sekali. So apa yang saya nak highlight sangat dekat sini adalah apa beza kongruen versus serupa. Okey, kongruen mesti sebiji daripada segi apa? Daripada segi dia punya panjangnya, Bentuk. sudutnya. Tapi serupa tu dia hanya perlu sama daripada segi sudut sahaja. Sudut sahaja. Dan dia punya panjang tu mesti berkadaran. Berkadaran. Apa maksud berkadaran, cikgu? So kalau saya tunjuk contoh dekat sini. Okay. So kalau korang perasan, panjang ni mesti sama panjang dengan ni. Ni maksudnya sini 10, sini 10. Okay. Ini 5. Kalau sini 5, kalau lah dia mengecil, contoh saya kata dia mengecil saya kata dia mengecil. Kalau dia mengecil, kalau 10 nak jadi 5, kena bahagi 2. K dia maksudnya setengah untuk yang atas ni. Tapi tiba-tiba daripada Q ke R tu 7. Maksudnya daripada 10 jadi 7. Macam tu lain pula K dia, cikgu. Inilah yang kita katakan dia tak serupa dan tak kongruen langsung. Sebab 10 sepatutnya 7 tu jadi 5 juga. Baru kita boleh kata dia serupa. Okey, faham Dia tak kongruen tapi dia serupa. Kalau 5, kalau 7 macam contoh tu bagi, maksudnya memang tak sama langsung lah. Tak serupa, tak kongruen, tak semua benda. Okey, ya. Nak salin yang kongruen versus serupa. Orang tulis something ke? Cikgu ada send latihan ni dalam grup ke? Ada, saya ada send. Minta korang share, siapa share dekat dalam grup lagi sekali. Dah Okey. Kita buat latihan sampai sini. Sebab saya tak nak laju. Tadi saya pun terlupa terlaju juga. Now, soalan nombor 1. Korang rasa diorang ni serupa ke kongruen? Serupa. Dia hanya serupa, dia bukan kongruen. Okey. Dia serupa, ya, kongruen tak? Okey, yang ni? Korang rasa dia serupa tak? Tidak. Okey, macam mana nak check ni, cikgu? Now, bila korang ada, bila dia sama panjang, maksudnya sini 4, sini 4, sini 4. Sini 7.2, sini 7.2, sini 7.2. So, daripada 4 nak jadi 7.2, bolehlah kata dia ada berskala. Cuba kita tengok kat sini, kat dalam ni. Ini bentuk apa? Recall ni bentuk apa? Ini bentuk parallelogram kan? Dalam bahasa Inggeris saya belajar parallelogram, korang belajar apa? Segi 4 selari. So segi 4 selari. So apa sifat segi 4 selari? Dia mesti hasil tambah sudut berlawanan dia. Sama ke serupa? Mesti Sama sih. sama. So sini mesti 100. Sini mesti 100. Kalau sini 110, sini mesti 110. Kalau situ 110, sini mesti 70. Sudut dia tak sama, so ini tak serupa. Tak sama langsung sudut dalam dia dan tak kongruen langsung lah. Okay. Now tengok nombor 3.
Kalau kita tengok bahagian atas ni 3 jadi 6. Oh mungkin skala dia 2 kot sebab 3 nak jadi 6 kena darab 2. Tengok bawah ni. Bawah 9. Sini mesti 18. Mesti 18. Okey. Dan kebetulan dia kata panjang AB mesti panjang BC, so kita tahu sini 3. Kalau sini 3, sini mesti 6. Kalau sini 6, sini 3. So sini mesti 6. So 6, 6, sini mesti 12. Okey. Panjang dia lah. Panjang 6 tambah 6, 12. So sini mesti berapa ni? 6. 6. So far korang rasa apa? Seru? Serupa. Soalan nombor 4, cikgu kena buat sesuatu ke? Kita ni ada segi apa? Saya tanya korang sebelum kita buat apa-apa. Ini segi apa? Trapezium. Segitiga? Trapezium. 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 Trapezium? Trapezium sifat dia ni je. Sama ada Pentagon. macam ni atau macam ni. Trapezium. Kan? So apa yang korang nampak ni adalah segi empat tidak selari. Itu je. Dan apa sifat segi empat tak selari? Segi empat tak sama segi empat tak sekata. Tak sekata. Tak selari pula dah. Segi empat tak sekata ataupun irregular quads. Irregular rectangle. So apa yang kita nak check kat sini, kita check daripada satu persatu lah, kita kena check. Kalau 4 tu dengan 135, tengok sini ada 4, sini ada 6. So maksudnya dia mesti ada kaitan dengan 7.2 dengan 10.8. Now, sebab apa? Sebab kalau korang perasan, sini 135 darjah, so sini pun mesti samalah. So daripada sini ke sini 4, sini ke sini 6. So saya tahu 6 kena darab something jadi 10.8, 4 kena darab something jadi 7.2. Kalau sama, maksudnya confirm selari. Kalau tak sama, tak selari. Jom kita tengok. Macam nak check cikgu? Ambil 10.8 bahagi 6. Tengok dapat berapa. 1.8 Maksudnya untuk yang JM tu saya assume skala dia 1.8. Okay. Now saya nak check untuk LM pula. 4 darab berapa jadi 7.2. So saya ambil 4 darab 1.8. Jadi tak 7.2? Saya tengok. Jadi ngam. So ni dah ngam lah. Bahagian JM dengan LM dah ngam. So kita tengok yang lain pula. So tengok 5. 5 ni ada kaitan dengan 9. 9 tu ada kaitan dengan 16.2. So 9 darab 1.8 jadi tak 16.2. 5 darab 1.8 jadi tak 9. Kita check. So 9 darab 1.8 dari 16.2 ngam. Last kali mesti ngam je lah. So 5 darab 1.8 dapat 9, cun. So kita boleh kata dia punya panjang berkadaran. Now saya nak check dalam dia. 74, 135, 61. Sini mesti berapa? Mesti 90. Macam mana? Sebab 360 tolak 74 tolak 135 tolak 61 dapat 90. Dan sini mesti 61. So sudut sama dalam. Panjang berkadaran. So ini serupa. Cikgu memang kena check. Apa dia? Cikgu. Itu soalan 3 tu saya rasa macam tidak serupa. Macam tak serupa. Cikgu boleh cek ke bahagian CD dengan ST. CD dengan ST. Dengan FE. ST yang besar. Okay. Nampak. Poligon yang besar. CD, FE. So kalau sini 9, berapa skala dia? 2 kan? Semua 2 darab 2 kan? So sini mesti 4.5. Bukan 9 tolak 3 kan cikgu? Jadi 6 kan? Kita cakap pas 9 tolak 3 jadi 6. Kejap. Ni memang macam tak serupa ni bila kamu cakap yang tu. Betul.
Alhamdulillah. Ngam. Ini tak serupa. Thank you betulkan saya. Kenapa? Sebab bila kita check CD dengan ST tu, tak ngam. Kalau ikut skala, 4.5 darab 2 untuk jadi 9. Tapi bila kita bila 9 tolak 3 dapat 6. So kenapa dapat 6 cikgu? So salah lah. Okay. So tak serupa lah. Good eyes. Okay, so yang lain tu korang teruskan. Okay, yang ini pembesaran. Boleh tengok contoh dan minggu depan saya akan terus jawablah soalan 1, 2, 3, 4, 5. Dia pembesaran ni special dia ada di pusat. Korang kena tengok pusat dia kat mana. So ni pusat dia dekat sini. Yang ini pusat dia ada dekat sini. Nanti saya cerita macam nak cek pusat dia. Sini pusat dia. Yang ni pusat dia dekat sini. Yang ini pusat dia dekat, sekejap saya buat barisan. Oh situ. Sini. Nanti saya ajar minggu depan. Macam mana nak cari pusat dia cikgu. Sebab saya rasa semua orang akan struggle nak cari pusat dia. So, saya akan start macam nak cari pusat dulu. Okay? Ada soalan lain? Alright. Cikgu. Saya tahu, sorry saya Terima awal. kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.